Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum taklifi. Yang pertama ialah wajib. Ta'rif wajib ialah apa yang dituntut oleh Allah perbuatannya ke atas jalan yang mesti. Sekira-kiranya dicela orang yang meninggalkannya dan bersamanya celaan siksaan. Dan dipuji orang yang membuat perkara wajib dan bersamanya pujian berserta pahala. Terdapat dalam satu ayat Al-Quran Al-Karim daripada surah An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa'budullah. Maksudnya ialah bertakwalah kepada Allah. Jadi daripada ayat di atas dapat menjelaskan Allah menuntut ke atas ibadatnya jalan mesti dan wajib. Jadi kat sini dia menunjukkan ke atas jalan mesti dan wajib. Maka ibadatnya Allah itu wajib. Jadi kat sini pengabdian kepada Allah itu wajib. Taat kepada Allah itu wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aiman bin Azri 062224. Hari ini saya akan teruskan perbincangan mengenai hukum nadbun, hukum ta'lifi nadbun. Baiklah. Kitab Allah yang meminta supaya melakukan sesuatu tuntutan dengan cara tidak pasti. Hukum nadbun ialah sunat, perkara yang diberi pahala kerana melakukannya dan tidak berdosa jika kita meninggalkannya. Terdapat dalil mengenai hutang yang berhukum nadbun ini. A'udzubillahi Iza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubuhu. Maksudnya apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulisnya. Yang kedua ialah haram dan muharram. Ta'rif haram ialah Allah menuntut ke atas meninggalkannya ataupun berhenti ke atas jalan mesti dan wajib. Dan orang yang meninggalkannya akan diberi pahala dan ketaatan. Dan perbuatannya sama sekali berdosa dan bermaksiat. Sama seperti dalilnya yang qat'iyan dan tiada syubhah ke atasnya. Dalil qat'i ini adalah dalil yang jelas dan ulama bersepakat ke atasnya. Seperti pengharaman zina. Atau zanni seperti pengharaman ke atas hadis apa yang diharamkan dengan hadis-hadis ahad. Terdapat ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat 36. Mafhumnya beribadatlah kepada Allah dan jangan mensyirikkannya dengan sesuatu pun. Daripada ayat di atas dapat kita ketahui bahawa Allah menuntut berhenti daripada mensyirikkannya kepada Allah ke atas jalan mesti dan wajib, iaitu kita jangan mesti dan wajib jangan mensyirikkan Allah. Maka syirik Allah itu haram di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syauqi bin Hamzah 063803. Baik, saya akan menerangkan tajuk karahah. Karahah iaitu makruh. Makruh ialah sesuatu amalan yang diberi pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa apabila mengerjakannya. Seterusnya, apakah hukum makruh? Makruh ialah jika dilakukan tidak berdosa. Hadis di bawah. Hadis Abi Ayyub an-Sawa qala lin-Nabi, ya Rasulullah, ahramu huwa qala la walakini akrahu min ajalin rihi. Kata-kata hadis di ini adalah tanda kebencian. Jadi, makan bawang putih dibenci. Apakah yang dimaksudkan dibenci dalam ini ialah hukumnya makruh. Baiklah, seterusnya ialah mubah. Okey, mubah ni daripada perkataan ibahah.
Ibahah ini adalah kitab yang memperbolehkan memilih antara kita mahu berbuat atau tidak berbuat. Kaedah ini memberi pilihan kepada mukallaf untuk mengerjakannya ataupun meninggalkannya. Pelaksanaan yang dikenali sebagai kaedah ibahah ini disebut dengan istilah mubah. Hukum dia tadi. Contohnya dalam Islam ni, contoh kaedah ibahah dalam Islam ni ialah melakukan perburuan sesudah melakukan tahallul dalam ibadah haji. Baik, seterusnya azimah wa ruksah. Azimah dari segi bahasa ialah al-qasadu ala wajhu ta'kid, iaitu pasti niat. Dari segi bahasa pula, azimah itu dipanggil hukum-hukum Islam yang telah dimulakan oleh semua manusia. Seterusnya, ruksah dari segi bahasa ialah mudah atau kemudahan. Dari segi istilah pula, ialah kemudahan atau kelonggaran ketetapan hukum syarak kerana darurat, seperti memakan bangkai, memendekkan sembahyang dalam perjalanan, meninggalkan puasa ketika sakit. Baik, seterusnya, perbezaan antara azimah dan ruksah. Azimah adalah perhakiman tegas bukti Islam tanpa lawan yang lebih kuat. Tetapi ruksah itu adalah perhakiman tetap tidak seperti bukti untuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya hukum al-wad'i as-sabab. As-sabab adalah sesuatu yang dijadikan perantara ataupun penentu kepada perkara yang dimaksudkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Oleh sebab itu, barang siapa dalam kalangan kamu yang berada di bulan itu, maka berpuasalah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dengan bulan Ramadan sebagai sebab kewajipan berpuasa. Seterusnya, hukum al-wad'i as-sabab. As-sabab adalah sesuatu yang dapat dijadikan perantara ataupun penentu kepada perkara yang dimaksudkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau bermusafir, maka hendaklah dia tidak berpuasa dan wajib ke atas dia untuk menggantikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan sakit dan dalam keadaan musafir sebab kepada keharusan untuk berbuka. Seterusnya adalah hukum wad'i asyartu. Asyartu bermaksud sesuatu perkara yang diperlukan kewujudannya untuk sesuatu perkara yang lain dan ia tidak termasuk dari sebahagian sesuatu yang lain itu. Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulukum ilal ka'bain. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepalamu dan kedua kakimu sampai ke buku lali. Maksud kat sini, maka Allah telah meletakkan bahawa wuduk merupakan syarat sah solat. Terusnya, hukum wad'i asyartu. Asyartu bermaksud satu perkara yang diperlukan kewujudannya untuk sesuatu perkara yang lain dan ia tidak termasuk dari sebahagian sesuatu yang lain itu. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibn Umar qala la yaqbalullahu shalah bighairi tuhur, rawahu Muslim. Yang bermaksud tidak akan diterima solat tanpa bersuci. Maka Allah telah meletakkan bahawa bersuci syarat sah solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas bin Burhan, nombor metrik 062046, dan insya-Allah saya akan menerangkan salah satu hukum wad'i, iaitu al-mani'. Ta'rif al-mani' ialah apa yang syarak telah meletakkan di atas wujudnya hukum mani' itu yang membawa kepada ketiadaan hukum atau ketiadaan sebab.
Kita lihat kepada contoh hukum wad'i dalam masalah mewarisi harta. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, Al-qatil la yarithu. Pembunuh tidak akan mewarisi harta pusaka. Maka syarak menetapkan bahawa pembunuh tidak akan mewarisi harta pusaka. Maksudnya jika seorang waris itu membunuh pewarisnya, maka dia akan terhalang daripada mewarisi harta pusaka tersebut. Kita lihat kepada hukum wad'i dalam masalah melakukan solat dalam keadaan berhadas pula. Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu dalam keadaan berjunub, maka bersucilah dengan melakukan mandi wajib. Maka syarak telah menetapkan bahawa jika seorang itu dalam keadaan berhadas, maka dia akan terhalang daripada mendirikan solat.